Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan untuk pagi ini kita bersambung membaca surah Al-Waqiah untuk sama-sama kita tadabbur, mengambil manfaat daripada ayat-ayat Allah taala, mudah-mudahan menambah lagi iman kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mohon maaf kelewatan 30 minit, bukan lewatlah, kita dah maklum sebab ada urusan yang tak boleh dielakkan pagi tadi. Kita bermula pada 10.30 insya-Allah seperti biasa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada surah Al-Waqiah, surah yang ke-56, kita akan sambung pada ayat yang ke-75. Ini kita ulang kaji sedikit dan kita akan teruskan sehingga selesai insya-Allah. Okey, mungkin hari ini finale lah untuk surah Al-Waqiah sebelum kita berpindah ke surah yang baru. Baik, pada ayat yang ke-75 masuk subtopik yang baru, Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang Al-Quran setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara tentang syurga dan juga neraka secara detail, panjang lebar dalam surah Al-Waqiah. Dah berbulan dah saya rasa, hampir 2 bulan, 3 bulan mungkin kita dah bicara tentang syurga dan juga neraka Allah. Namun di celah surah Al-Waqiah ini Allah sebut sedikit berkaitan tentang Al-Quran. Seperti mana saya sebut pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, ini adalah sebahagian daripada teknik pattern yang Allah gunakan. Bila Allah cerita tentang syurga, punya kenikmatan, menambahkan rasa rindu, tak sabar nak kembali kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala cerita juga tentang ancaman di dalam neraka, menyebabkan kita rasa takut dan menambah taat kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala letakkan sedikit beberapa ayat berkaitan tentang Al-Quran sebelum Allah sambung balik cerita berkaitan tentang hari akhirat. Tujuan dia adalah untuk memberitahu kepada orang-orang mukmin, Quranlah merupakan syafaat kepada kita di hari kelak, di hari akhirat nanti. Macam mana pun kita rasa kita nak dapat syurga Allah, macam mana kita nak jauh daripada neraka Allah, jawapannya adalah melalui Al-Quran. Sebab itu Allah Ta'ala celahi dengan Al-Quran, supaya kembali kepada Al-Quran, lihat kepada Al-Quran, belajar kepada Al-Quran, beriktikad, pegang sungguh dengan Al-Quran. Dia tidak akan lepaskan kamu dan dia tidak akan lari daripada kamu. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Siapa yang membaca Quran, Quran akan datang kepadanya pada hari kiamat nanti sebagai syafaat kepada tuannya. Dialah akan jadi peguam bela kita, pendamping kita, teman kita ketika mana kita bersendirian di dalam alam barzah dan juga di hari akhirat kelak. Tak ada lagi peneman-peneman kita, melainkan adalah melalui amal soleh kita, dan yang paling khusus adalah daripada Al-Quran. Yang inilah yang Allah tekankan. Sebab itu pada ayat 75 ini Allah mulakan dengan ayat Al-Qasam, ayat sumpahan. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku benar-benar bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Sesungguhnya sumpah ini adalah sumpah yang besar seandainya kamu mengetahui. Okey, baik, tuan-tuan perhatikan. Pada ayat 75 itu namanya Al-Qasam, ayat sumpahan. Pada ayat yang ke-77 Allah kata innahu laqur'anul azim, laqur'anun karim. Itu namanya jawabul qasam. Okey, bila Allah Ta'ala bersumpah, artinya ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak tegaskan. Ini perkara yang kita maklumlah, kan, masyhur benda ni. Bila Allah nak cakap sesuatu perkara, Allah bersumpah, maka Allah Ta'ala nak tegaskan. Macam mana Allah kata apa? Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khus,
sesungguhnya manusia itu tenggelam di dalam kerugian. Allah Ta'ala nak tegaskan manusia ni dalam kerugian. Maka Allah mulakan dengan ayat sumpahan. Sebenarnya tuan-tuan, apa-apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaupun satu huruf, semuanya benda yang penting belaka dah. Benda yang utama, benda yang penting. Benda-benda yang tak penting, yang lara, Allah tak sebut dalam Quran. Tak akan sebut. Tapi benda yang penting Allah sebut dalam Quran. Kalau dah disebut dalam Quran pun penting, apatah lagi Allah tambah dengan ayat sumpahan, artinya perkara itu adalah perkara yang tersangat-sangat dan sangat penting. Ini kita kena belajar teknik ni. Okey, maknanya kita tengok ayat-ayat sumpahan dalam Quran, bila Allah highlight jawabul qasam dia, intipati sumpahan tu, itu maknanya perkara yang tersangat-sangat penting. Ini benda yang paling penting. Dia bukan perkara-perkara yang picisan-picisan, benda yang diambil mudah, tak. Dia adalah perkara yang penting. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan tempat beredarnya bintang, bimawaqi'in nujum. Baik, sekarang kenapa Allah Ta'ala kaitkan Al-Quran dengan sumpahan ini? Contohlah, nak bagi faham. Kalau saya, tuan-tuan, nak tegaskan, ada orang kata saya mencuri, saya kata demi Allah saya tak mencuri. Kenapa saya bersumpah? Sebab saya nak kuatkan hujah saya. Saya tak boleh sandarkan kepada benda lain, melainkan saya kata demi Allah. Nah, saya pegang Al-Quran ni, saya bersumpah dengan Quran, saya tak pernah mencuri. Tujuannya apa? Satu, untuk penegasan. Satu lagi, dia kan sinonim. Bila kita nak bersumpah dengan hal agama, maka Quranlah tempat sandaran kita. Kalau tuan-tuan baca dalam surah, apa nama tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah, apa nama? Sekejap. Saya lupa dah nama surah ni. Kejap saya cek. Kalau tuan-tuan baca surah, kejap kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Adiyat, kan Allah Ta'ala bicara berkaitan tentang kuda perang. 5 ayat yang atas surah Al-Adiyat tu, yang mana Allah kata apa? Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Dia sebenarnya adalah macam orang Melayu berpantun. Setiap pantun-pantun dia ada sebab-sebabnya. Okey, sekarang macam ni lah, kita nak ringkaskan, mudah nak bagi kefahaman. Baik. Okey, sekarang ni Allah highlight tempat beredarnya bintang-bintang. Ini namanya Al-Qasam, sumpahan. Sekarang ni Al-Jawabul Qasam, intipati sumpahan ni Allah highlightkan berkaitan tentang Al-Quranil Karim. Okey, Allah nak highlightkan tentang Al-Quran. Apa kaitan An-Nujum, bintang ni, dengan Al-Quran? Banyak lagi Allah Ta'ala boleh bersumpah. Allah boleh sumpah dengan masa, Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan duha, bersumpah dengan sekian-sekian makhluk yang lain. Tetapi kenapa Allah highlightkan berkaitan tentang nujum, bintang-bintang? Dia ada beberapa persamaan. Dan dia ada beberapa perkara yang Allah nak tekankan, nak highlightkan. Apa dia? Pertama. Okey, yang pertama, iaitu pada zaman tersebut mereka beriman dengan bintang ni melalui kahin-kahin yang kita dah sentuh minggu lalu dah. Jadi Allah Ta'ala menafikan itu adalah sebahagian daripada perkara syirik. Kamu jangan percaya kepada kahin, sebab mereka ni lihat bintang, ini adalah penentu nasib masa hadapannya. Naik bintang sekian, keluar bintang sekian, tenggelam bintang sekian. Dia kata ini nasib masa hadapan saya, future saya ni nasibnya. Allah kata bintang adalah makhluk
Yang kamu kena beriman seperti itu adalah kepada Al-Quran. Macam mana orang Arab berpegang kepada bintang, benda yang penting kepada masa hadapan dia, Allah kata tukar, bukan kepada bintang tetapi kepada Al-Quran. Pegangan kamu kepada Al-Quran adalah seperti mana pegangan kamu kepada bintang-bintang tu. Pegang pada bintang syirik, kamu kena kembali kepada Quran, pegang Quran, percaya Quran macam mana kamu percaya bintang. Sebab itu Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Saya pernah sebut pada tuan-tuan kan, bila Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu makhluk, bagi zaman Arab dahulu, dia faham ertinya ini adalah bukan kalam Nabi SAW, tetapi adalah daripada kalam sesuatu yang maha berkuasa. Dia kata, oh bintang menentu nasib kita, tapi Allah bersumpah dengan nama bintang, maka itu merujuk kepada Allah berkuasa ke atas bintang tu. Okay, sebab orang dahulu tuan-tuan, dia akan bersumpah dengan nama-nama anak-anak dia, sebab dia berkuasa kepada anak dia. Dia bersumpah kepada haiwan-haiwan ternakan dia. Kenapa? Sebab dia berkuasa kepada haiwan-haiwan ternakan dia. Jadi ini antara kaedah-kaedah dia. Okey. Baik, pertama, sebab Allah Ta'ala suruh jangan syirik, jangan berpegang kepada bintang, tapi berpegang kepada Al-Quran. Kedua, seperti mana orang Arab zaman tu menjadikan bintang sebagai waze, membantu perjalanan mereka di sahara, di padang pasir, maka Allah kata Quran pun bersifat seperti itu. Quran yang akan membantu perjalanan kamu. Nampak? Bintang kan membantu kan? Fungsi bintang apa? Fungsinya membantu perjalanan mereka yang di padang pasir tu. Nak ke sana ke sini, dia tengok bintang sebagai dia punya penunjuk arah, waze dia. Allah kata apa? Kamu kena tengok Al-Quran ini, inilah sebagai penunjuk arah di dalam kehidupan kamu. Dia lebih utama lagi. Sebab itu pada ayat 76, ibu-ibu ayah perhatikan. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Kata Allah, sesungguhnya sumpah ini adalah sumpah yang besar. Law ta'lamuna azim. Sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Nampak? Sebab Allah Ta'ala nak bezakan, bandingkan di antara kenapa Allah menggunakan bintang dengan Al-Quran. Sebab bintang ni sangat berkait rapat, sangat dekat fungsinya dengan orang-orang Arab zaman tu. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada mereka, ni bintang-bintang ni kamu ketepikan, kembalilah kepada Al-Quran. Kamu tengok masa depan kamu melalui bintang, salah. Kamu lihatlah Al-Quran kamu, Al-Quran ini sebagai masa hadapan kamu. Kamu tengok bintang ni sebagai penunjuk arah. Kamu peganglah Al-Quran ini sebab dia akan menjadi penunjuk arah dalam kehidupan kamu. Dan apa lagi tuan-tuan? Bintang ni dia bercahaya pada waktu malam. Dia yang paling bersinar. Dia paling highlight pada waktu malam. Tak ada benda lain kita akan nampak. Kita akan nampak bintang. Dia seolah-olahnya seperti itulah satu analogi Allah nak tunjukkan kepada orang-orang mukmin ni ataupun orang-orang kafir, Quran ini dia adalah menerangi di dalam kegelapan jalan di dunia ini. Kan kita jalan dekat dunia ni, kita nampak benda ni nampak tuan-tuan terang, tapi hakikatnya gelap. Gelap dengan tanpa ilmu. Tanpa ilmu kita nampak dunia ni gelap, tak tahu mana arah. Kita tak tahu nak ke mana. Mana destinasi saya nak ke mana lepas ni, saya nak kembali ke mana, saya nak menuju ke mana, kita tak tahu. Melainkan berdasarkan dengan ilmu. Ilmu terdatang daripada mana? Penyuluhnya adalah Al-Quran. Maka sebab itu Allah Ta'ala bersumpah bimawaqi'in nujum, tempat beredarnya bintang-bintang. Okey? Seperti mana mereka percaya tentang bomoh, dukun dan sebagainya, Allah kata buang semua kepercayaan dukun-dukun kamu yang berpegang pada bintang, tapi percayalah kepada Nabi SAW yang berpegang berpandukan kepada Al-Quran. Okey, baik tuan-tuan? Boleh. Jadi ini antara perbandingan yang Allah kata inilah sumpahan yang lau ta'lamuna azim, sumpahan yang besar kalau kamu tahu. Nampak tuan-tuan? Itu antara kenapa Allah bandingkan sumpahan ini dengan bintang. Jelas tak? Boleh? Ada soalan ke Puan Syimah daripada Facebook? Tak ada. Okey. Okey, maksudnya jelas itu. Okey, dia adalah perbandingan. Sebab tuan-tuan kena tengok setiap jawabul qasam, intipati sumpahan, dia mesti berkait dengan al-qasam, dengan sumpahan.
Dia tak akan pergi jauh. Dia mesti ada berkaitan. Mesti ada berkaitan. Okey, itu antara yang disebut dalam uslub-uslub bahasa. Okey, kita tengok ayat yang ke-77. Dan ini adalah jawabul qasam. Apa yang Allah sumpah? Allah kata innahu. Innahu, di sini adanya kalimah takkid, penegasan daripada Allah. Sesungguhnya, Allah tegaskan ni, la Qur'anun azim, la Qur'anun karim. Lam dekat situ adalah lam taukid. Ada tegas lagi sekali tuan-tuan. Lam dekat situ adalah lam taukid. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah Quran yang benar-benar karim, yang benar-benar mulia. Okey, Quran ini adalah Quran yang benar-benar mulia. Okey. Kalimah karim dia bermaksud mulia, dia bermaksud agung, dia bermaksud besar, dia merujuk kepada, dia berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Dia tak sama macam kitab-kitab yang lain. Dia kalau dilihat kalimah Al-Quranul Karim ni, seperti mana kita meletakkan dia tak sama dengan benda yang lain. Itu namanya karim. Okay, macam kita sebutlah Ramadan Karim, kita kata Ramadan Karim. Ramadan ni memang dia mulia. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan dia sangat special. Dia tak sama macam bulan-bulan yang lain. Dia sangat istimewa. Lalu orang Arab akan jawab Allahu Akram, Allah yang maha mulia. Nampak tuan-tuan? Ini antara kalimah karim ni, tujuan dia disebut dengan kalimah tersebut karim ni. Okey. Karim ni juga memberi maksud dia banyak memberi tau. Macam mana saya nak kata Karim ni dia mulia yang berbentuk dia banyak memberi, melimpah. Okey, dia memberi, dia melimpah. Jadinya Al-Quran ni Allah kata la Qur'anun Karim. Quran ni sangat mulia. Faktanya, manfaatnya, kebaikannya, syafaatnya melimpah-limpah. Banyak. Ini antaranya. Macam mana kita tengok orang bulan Ramadan, kalau orang mukmin kata Ramadan, orang kata ni bulan ni luar biasa. Orang yang tak pernah infak. Orang yang tak pernah itu buat. Orang yang tak pernah baca Quran khatam. Orang yang tak pernah solat sunat, solat sampai 20 rakaat. Orang yang jarang-jarang puasa penuh. Sebab apa? Dia mempercayai Ramadan luar biasa. Maka Allah meletakkan Quran dia seperti itu. Dia berbeza dengan kitab-kitab yang ada. Dia luar biasa. Dan saya pernah sebut pada ibu-ibu ayah-ayah, kalimah Al-Quran dia punya root word dia adalah daripada kalimah qara'a, baca kan. Tapi Quran dia adalah sigha mubalaghah. Dia ada pertambahan huruf alif nun di belakang tu merujuk kepada kitab yang berulang-ulang dibaca. Contoh. Ni dalam bahasa apa? Dalam teknik bahasa lah Quran kita tahu dia datang daripada kalimah qara'a. Kemudian dia berubah menjadi Al-Quran. Ada tambahan alif nun kat belakang ni. Kalimah rahima, sayang. Kemudian menjadi kalimah ar-rahman. Ghafara, pengampunan. Berubah menjadi Al-Ghufran. Nampak? Dia pattern yang sama tuan-tuan. Sirah mubalaghah dia. Ada alif nun kat belakang ni. Maksudnya apa? Kalau qara'an ni maksudnya baca. Kalau dia ada pertambahan alif nun kat belakang, kitab bacaan yang berulang-ulang. Kitab yang dibaca berulang-ulang. Berulang-ulang baca. Maksudnya kita sendirilah. Kalau saya skop yang lebih luas, daripada zaman Nabi sampailah ke zaman kita ni, kitab ni berulang-ulang baca. Tak pernah jemu, tak pernah berhenti. Betul kan? Orang baca. Bahkan Quran ni, kalau tuan-tuan tengok, satu-satunya kitab yang kalau kita baca dan hafal, kita tak pernah jemu nak ulang. Misal Fatihah. Tak pernah kita rasa, letih lah nak baca Fatihah. Tak ada. Walaupun benda tu dah hafal, kita tak rasa letih pun, jemu pun tidak. Bahkan kita hari ni tadabbur Fatihah,
Nanti akan datang belajar tadabbur dengan orang lain pula. Kita rasa, ya Allah, bertambah-tambah manfaat, faedah dia. Tapi tuan-tuan tengok lirik lagu. Tuan-tuan tengok apa lagi? Syair-syair, poem dan sebagainya. Bacalah. Sampai satu masa, jemu dah, letih. Tapi tidak pada Quran. Dia kitab yang berulang-ulang dibaca. Rahmah kan? Sayang, kasih. Kalau Rahman, sifat penyayang yang berulang-ulang. Ghufran, daripada kalimah ghafara, pengampunan, pengampun. Ghufran, pengampunan yang berulang-ulang. Buat maksiat, minta ampun, Allah maafkan. Buat maksiat, minta ampun, Allah maafkan. Berulang-ulang. Tak ada had, tak ada limit. Itu. Jadi Allah sifatkan kitab sebagai Quran. Dia kitab yang bukan sekadar dibaca, tapi kitab yang dibaca secara berulang-ulang. Okey, ini maksudnya. Baik, kemudian Karim tu saya dah sebutkan tadi, dia adalah kitab yang sangat mulia, dia berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-78, fi kitabim maknun, dan ini adalah kitab yang terpelihara. Kalimah maknun, dia maksudnya kitab yang terpelihara, kitab yang dirahsiakan, disimpan, disorok, tersembunyi. Itu maksud kalimah maknun. Kalau tuan-tuan perhatikan kalimah maknun ni, Allah samakan dengan kalimah pada ayat yang ke surah, satu surah tu sama. Saya tengok. Surah Al-Balad, Takwiyah. Sabar, nanti saya cari. Saya tertinggal tadi. Kalimah maknun ni, dia ada persamaan dengan satu kalimah. Saya lupalah. Okey, tak apa. Kalimah maknun, dia bermaksud tersembunyi, terpelihara. Artinya, ini kitab yang dijamin kesuciannya, dijamin faktanya tak berubah sama sekali. Okey, dia tidak akan berubah, dia tidak akan tercemar. Kamu peganglah kitab ni, dia tidak akan berubah. Tapi luar biasanya, kitab ini yang akan mengubah manusia. Okey, kitab tak akan berubah, tapi dialah kitab yang akan mengubah manusia. Kalimah maknun, dia bermaksud tersorok, terpelihara, suci, rahsia dan sebagainya lah. Maksudnya dia tak akan dicemari. Tidak ada tangan-tangan yang akan mengubah kitab ini. Ini satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab yang paling agung, paling dihormati dan paling terpelihara. Kalau kita cuba bayangkan tuan-tuan, ada satu pemerintah, raja ni, dia ambil crown dia. Contohnya ni, bayangkan ni satu crown ni. Raja ni dia ambil crown dia, dia pakai kat kepala dia, lalu dia letak dekat atas satu tempat khas. Dan raja ni kata apa? Ini crown yang sangat maha bernilai, lambang kepada kerajaan saya. Apa yang jadi? Orang akan nampak crown ni sangat luar biasa. Orang kata, wah, yang ini tak boleh saja-saja ni. Kalau hilang, orang sanggup pertahankan dengan nyawa. Orang sanggup, sebab dia akan mencemar macam-macam lah. Jadi seolah-olahnya macam itulah Allah Ta'ala bila memuji Quran, kata Quran Karim, kemudian dia adalah kitab maknun, seolah-olahnya Allah Ta'ala meletakkan satu level kepada Quran, dia tidak sama dengan mana-mana. Dan kita nak duduk di tempat tu, maka kita kena letakkan Al-Quran di dalam dada kita. Sama ada kita membaca, ataupun kita menghafal, ataupun kita tadabbur dan melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Ini antaranya yang kita kena letakkan Al-Quran di dalam diri kita. Ini misi dalam hidup, tuan-tuan. Mesti Al-Quran ini sentiasa bersama dengan kita. Sebab ini satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya dah bincang dengan tuan-tuan berkaitan tentang kalimah kitab kan dalam minggu lepas. Okey, dia adalah merujuk kepada kitab-kitab Nabi-Nabi yang terdahulu pun dikumpulkan di dalam Al-Quran 30 juzuk ni, yang disebut sebagai
adanya Zabur, adanya Taurat, adanya Injil dan adanya Al-Quran di dalam kitab ini. Okey, baik. Ayat yang ke-79. Allah jamin lagi. La yamassuhu illal mutahharun. Dan tidaklah yang menyentuhnya Al-Quran ini illa melainkan al-mutahharun, iaitu orang-orang yang disucikan oleh Allah. Siapa orang-orang yang disucikan oleh Allah? Tak lain dan tak bukan, ini adalah kitab Al-Quran daripada malaikat. Al-mutahharun di sini adalah merujuk kepada golongan para malaikat, golongan yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Dia tidak ada kerosakan dan dia tidak ada mudarat, tidak ada campur tangan jin maupun syaitan yang cuba merosakkan dan cuba menjauhkan manusia daripada Allah. Jadi Allah kata yang pegang kitab ni adalah malaikat, golongan terpuji, golongan yang baik, golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak apa lagi? Allah sebut ni peringkat demi peringkat dia punya kemuliaan-kemuliaan Al-Quran. Dan kemuncaknya Allah tutup, tuan-tuan. Allah kata apa? Tanzilum mir rabbil alamin. Quran ini diturunkan mir rabbil alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. Ini adalah pemberian daripada Allah. Nah, Allah Ta'ala sebutkan ada 4 sifat kepada Al-Quran. Pada ayat yang ke-77, Allah membezakan Quran dengan bintang yang disembah, yang diimani oleh orang Arab kepada bintang-bintang ni. Allah sebut tentang Quran. Quran ni berbeza dengan bintang. Kamu berpegang dengan bintang, bintang makhluk, kamu pegang dengan Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala sebut sifat-sifat Quran. Dia bukan sekadar karim, dia juga maknun, dia juga adalah daripada Al-Mutahharun, dan dia juga daripada Rabbil Alamin. Kalau tuan-tuan tengok 4 sifat ni, maka kita dapat satu kesimpulan, Quran dia adalah satu kitab yang khas yang Allah turunkan direct daripada Allah Ta'ala. Satu kemuliaan besar kepada Al-Quran. Quran yang mulia, maka kita yang membaca pun akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan calang-calang, tuan-tuan. Okay, bukan calang-calang. Belum pernah lagi, saya tak pastilah, kalau ada orang yang membaca Quran, mendalami Al-Quran, mengalami satu stres. Oh, saya jadi tambah tension, tambah masalah. Tidak ada. Bahkan dia akan bertemu dengan pelbagai jawapan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik, saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah tentang Ikrimah bin Abu Jahal, seorang sahabat Nabi SAW, anak kepada Abu Jahal. Beliau adalah orang yang paling benci Nabi, orang yang paling membenci agama Nabi SAW. Tapi bila dia masuk Islam, dia menjadi orang yang sangat-sangat mencintai Nabi dan orang yang sangat-sangat yang mencintai agama Islam. Dan dia salah seorang daripada sahabat Nabi yang sangat kuat berdamping dengan Al-Quran. Memang pecinta Quran sejati. Yang kita selalu sebutkan, tuan-tuan, saya selalu tunjuk pada tuan-tuan, kita selalu junjung Sadaqallahul Azim. Kemudian kita junjung Quran ni, kita peluk Quran ni, kita junjung 3 kali kan. Sebenarnya itu adalah perbuatan daripada Ikrimah. Perbuatan daripada Ikrimah. Habis baca Quran dia kata hadza kalamur rabbi, hadza kalamur rabbi. Ini kalam Tuhan aku ni, ini kalam Tuhan aku. Dia sangat mencintai Al-Quran. Quran tak berubah, tapi telah merubah manusia. Okey, sekarang selesai bercerita tentang Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala persoalkan. Kata Allah, afa bihadzal hadith antum mudhinun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afa bihadzal hadith antum mudhinun. Iaitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu menganggap remeh sahaja Al-Quran ini? Perhatikan tuan-tuan kalimah al-hadith. Al-hadith. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut afa bihadzal Quran? Apakah kamu menganggap Al-Quran ini antum mudhinun? Tapi kenapa Allah sebut kalimah al-hadith? Al-hadith. Hadith ni dia daripada kalimah hadatha. Hadatha ni dia sama maksud dengan bercerita, tuan-tuan. Hadatha. Okey? Kita sebut, kita rujuk pada Nabi, kita kata hadith.
Jadi Quran ni tuan-tuan, dia datang daripada kalimah hadatha, bercerita. Konten-konten Al-Quran itu hidup. Jadi Allah Ta'ala sandarkan kalimah Al-Hadith ini kepada Al-Quran. Lalu Allah kata, antum mudhinun. Macam mana kamu menganggap remeh kepada Al-Quran? Kalimah remeh yang merujuk kepada mudhinun, sebenarnya mudhinun ni macam mana? Mudhinun ni maksudnya berlembut. Kalimah mudhinun yang sebenar adalah bermaksud berlembut. Okey. Tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan buka surah yang ke-68. Kita perhatikan kalimah mudhinun ni. Okey, kalimah mudhinun ni tuan-tuan tengok. Surah 68, surah Al-Qalam, tak silap saya. Okey. Surah Al-Qalam, surah 68, ayat 8 dan 9. Okey. Baik, tuan-tuan tengok Mula-mula Allah kata, afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah kamu menganggap Quran ni remeh? Sedangkan Allah dah sebut dah 4 sifat dia. Di sisi Allah, dia ni sangat berkualiti, sangat mulia, sangat agung, sangat terpuji, terhormat. Kemudian Allah soal manusia, adakah kamu menganggap Quran ni remeh? Remeh dekat sini, mudhinun adalah berlembut. Tuan-tuan tengok surah Al-Qalam, ayat yang ke-8 dan ke-9. 8 dan 9, tuan-tuan tengok Kata Allah, surah 68, surah Al-Qalam, ayat 8 dan 9. Fala tuti'il mukadzibin, kata Allah. Janganlah kamu ikuti orang yang mukadzibin, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan ikut. Allah kata fala, jangan. Waddu law tudhinu fayudhinun, kata Allah. Kan itu ada kalimah mudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan kamu supaya bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak kepada kamu. Siapa kamu kat sini? Adalah merujuk kepada orang kafir. Dia sikap lunak dekat kita supaya kita ni lunak dengan dia. Dia bermudah-mudah dengan kita, kita bermudah-mudah dengan agama kita. Dia nak macam tu. Jadinya Allah menggunakan kalimah mudhinun dekat sini adalah untuk memberitahu kita ni jangan jadikan Quran ni, macam mana nak kata, berlembut kat sini macam mana nak kata, kita ambil apa yang penting-penting saja. Yang sesuai dengan kita buat, kita buat. Bila kata tak sesuai dengan ajaran, tak sesuai dengan kenalan kita yang non-Muslim, kita kata tak apalah. Itu maksudnya kita berlunak-lunak, berlembut-lembut dengan beberapa ayat. Bila ada ayat-ayat yang tegas, kita tak boleh terima. Oh, tak boleh ni salah ni, tak boleh ni. Tidak. Agama kita tak mengajar seperti itu. Okey, agama kita tak mengajar seperti itu. Perkara yang jelas kebenaran perlu ditegakkan kebenaran. Dia tidak akan dikorbankan kerana kita berbeza pandangan dengan orang tu, kita raikan sajalah. Itu kalimah mudhinun. Okey, berlunak-lunak dengan isi kandungan Al-Quran. Quran dijelas. Kalau sebut A lah, dia tidak akan berubah jadi B, dia tak akan berubah jadi C mengikut keadaan-keadaan tertentu, tidak. Okey, yang ini yang perlu dipegangkan, yang perlu kita pegang, yang perlu kita kuatkan. Okey. Satu lagi tuan-tuan buka surah Fatah. Surah yang ke-48 ayat yang ke-29. Macam mana kita bersikap dengan orang mukmin ni dan bersikap dengan orang kafir? Tuan-tuan tengok ni agama kita ajar. Tuan-tuan perhatikan. Kalimah mudhinun ni berlemah lembut ataupun berlunak-lunak ni meremehkan kita. Macam mana orang meremehkan Quran ni? Tuan-tuan tengok Allah kata apa? Pada ayat surah Al-Fatah, surah 48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kata Allah Ta'ala, Muhammad itu Rasulullah. Tuan-tuan perhatikan.
Pada ayat 29 Allah highlight kalimah Muhammadun Rasulullah. Ini salah satu ayat yang Allah bagi tahu Rasulnya bernama Muhammad. Kalau orang kata saya punya Rasul bukan Muhammad lah. Quran turun kepada Al-Qahar, tu Haji Kahar yang duduk dekat Ulu Kelang tu tuan-tuan. Dia kata saya ni Rasul Melayu. Tuan-tuan bagi salam dekat dia, Assalamualaikum, dia takkan jawab. Dia tak jawab. Dia kata saya ni Rasul Melayu. Kalau nak bagi salam saya cakap bahasa Melayu. Salam sejahtera ke atas kamu Haji Kahar. Baru dia jawab. Sebab itu Nabi ni Rasul Arab, ucapan dia Arab. Kalau saya Rasul Melayu, ucapan Melayu. Dia macam tu. Kalau dia kata saya Rasul akhir, tuan-tuan datangkan bukti sini. Mana nama Kahar sebagai Rasul? Di sini Allah sebut Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Jelas tuan-tuan? Nama Muhammad. Okey? Kan selalunya Allah Ta'ala kalau sebut Rasul, Rasul. Kalau Allah sebut Abdih, Abdih, hamba-hambanya. Kalau Allah sebut Nabi, Nabi saja, tak sebut nama. Boleh jadi orang akan highlight kan, ni nama ni rujuk daripada saya lah ni. Tidak ada satu pun declaration daripada Allah siapa nama Rasul yang Allah turunkan Quran ni. Salah satunya pada ayat ini. Allah kata Muhammad Rasulullah. Jelas tuan-tuan. Kemudian Allah kata apa? Wallazina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, sahabat-sahabat Nabi SAW, asyidda'u 'alal kuffar. Ini sifat tuan-tuan. Dia akan bertegas dengan orang kafir. Wa ruhama bainahum, dan dia akan berkasih sayang dengan orang mukmin. Yang inilah yang dimaksudkan dengan mudhinun. Maksudnya orang yang remehkan Quran, orang yang berlunak-lunak dengan Quran ni, yang Allah tegur ni, adalah orang yang tak menegakkan kebenaran daripada Al-Quran. Dia pegang Quran, dia tahu Quran ni benar, tapi bila dia jumpa dengan si fulan ni, dia nak raikan si fulan, dia kata tak apalah, mungkinlah Quran ni ada. Dia mula berlunak-lunak, sedangkan kebenaran jelas. Salah-salah, betul-betul. Dia tidak ada kompromi. Dan salah satu sifat dia, Allah kata apa? Yang mana ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat, dia bertegas dengan orang kafir dalam hal kebenaran. Kalau salah-salah, Nabi tak akan okeylah kamu salah, saya raikanlah ni. Tak, Nabi bertegas. Ni tuan-tuan boleh tengok dalam kisah peperangan Bani Nadir. Peperangan Bani Nadir Allah Ta'ala sebut dalam surah Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa surah dia. Ada satu surah dalam Quran, kata Abdullah bin Abbas, surah itu dikenali sebagai surah An-Nadir, surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr yang kita baca, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu", tu kan, di hujung surah tu. Surah tu namanya surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr, kata Abdullah bin Abbas, adalah bercerita tentang surah An-Nadir, merujuk kepada kaum Yahudi Bani Nadir. Yang mana Nabi tak kompromi. Kamu salah, kamu melanggar perjanjian Wathiqatul Madinah, perjanjian keamanan kota Madinah ni, maka kamu yang mencabuli, kami akan melakukan peperangan kepada kamu. Dalam hal kebenaran Nabi tak ada kompromi. Dalam hal dunia kemasyarakatan, ya, kita ada kerjasama. Kita ada perdamaian, kita boleh kompromi. Kita boleh saling meraikan. Tapi dalam hal kebenaran tak dibenarkan, tuan-tuan. Ini kita kena faham dan kita kena bezakan. Dan Allah Ta'ala bagi tahu sifat Nabi ni, kalau dengan orang kafir, bertegas dengan kebenaran. Dan dalam sesama Muslim, kata Nabi, waruhama, kata Allah, dan mereka berkasih sayang. Tapi kita beza, tuan-tuan. Dengan orang mukmin kita tegas sungguh. Ni kafir ni. Si fulan ni baru buat sekian perkara, tegurlah baik-baik, ajak dia kepada kebenaran. Ni kamu kafir ni, buat perkara ni kafir ni. Misalnya tuan-tuan, Saudi hari ni buat perkara yang paling dahsyat lah dalam sejarah hidup dia. Melakukan pesta yang kita tak patut keluarkan fatwa. Ada orang kata, kenapa tak ada fatwa buat konsert, tuan-tuan? Konsert ni Darul Ifta, Jordan ke Mesir ke, konsert ni tak perlu fatwa. Konsert-konsert hiburan dah jelas-jelas haram, tak payah keluar fatwa dah jelas haram.
dia melakukan maksiat macam tu, kita jangan kata ini memang maksiat besar ni, yang ini neraka. Kita bertegas sangat sampai kita berkasar kepada kaum-kaum muslimin. Kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala, waruhama. Dalam hal-hal seperti ini kamu kena berkasih sayang. Walaupun kamu bertegas dalam hal agama dengan saudara-saudara kamu, tapi dengan nada kasih sayang, mengajak. Jangan putus asa, ajak. Apatah lagi dengan keluarga kita, kenalan-kenalan kita yang dekat dengan kita. Macam mana pun dia marah kita, macam mana dia benci kita, macam mana dia tak boleh dengar cerita tentang agama, tapi dia ni memang beragama Islam, ruhama. Kita kena ada perasaan kasih sayang, ajak, jemput. Gunakanlah apa-apa teknik pun supaya sampai kepada dia. Supaya macam tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi, Nabi SAW punya kasih kepada pakciknya Abu Talib ni. Sampai hari akhir kewafatan pakcik Nabi ni, Nabi pujuk. Bayangkan tuan-tuan, Nabi duduk di dalam rumah orang musyrik, pakcik dia ni. Tapi tak ada pun Nabi duduk apa kita kata macam benda yang tak sepatutnya lah. Dan Nabi pujuk tuan-tuan, sampai satu tahap bila Abu Talib nak wafat, Nabi kata, ya am, dia kata, wahai pakcikku, sebutlah kalimah la ilaha illallah. Sebut kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini akan menjadi hujah aku mempertahankan kamu di hadapan Allah. Hanya ucap kalimah tu saja. Kamu ucap, aku akan berhujah untuk kamu di hadapan Allah di hari akhirat. Tolonglah. Sampai tahap tu tuan-tuan dia pujuk, nak bagi tahu. Sampai ke akhir hayat, selagi ada peluang, selagi tu usaha. Jangan kata dia dah tak nak beriman dah, biar berdulik lah. Jangan tuan-tuan. Nabi sendiri pujuk. Tak, Abu Lahab tidak. Pakcik dia. Cuma Abu Lahab menentang keras. Yang ni yang menolak kebenaran. Bila dia menentang keras kebenaran, Allah kata apa? Asyidda, bertegas. Kalau orang kafir yang bukan dalam hal kebenaran, bukan hal agama, dia tak ada beza dengan kita, itu kita memang kena berkasih sayang. Tapi yang tegas dengan agama kita, kita pun boleh tak apalah, okeylah, kita boleh kompromi. Itu salah tuan-tuan. Nampak tak? Beza dekat sini, kufar yang Allah highlight dalam ayat ini adalah kufar yang menentang Islam. Kamu kena tegas. Tapi orang mukmin, kamu kena berlemah lembut. Tapi kalau kufar yang bukan pada hal agama, hal-hal yang lain lah, hal-hal dunia, hal agama, dia memang boleh berbincang, boleh dengar, itu tak ada masalah tuan-tuan. Seperti mana Abu Talib, kan beza. Hubungan Nabi dengan Abu Talib yang mesra agama Islam ni, macam ni layanan kami Nabi, berbeza dengan Nabi dengan Abu Lahab yang sangat keras dengan agama. Layanan Nabi berbeza. Dua konteks yang berbeza. Okey, dan itu yang kita kena belajar daripada Nabi SAW. Tuan-tuan tahu tak, pakcik Nabi Abu Lahab ni mati macam mana? Okey, cerita dia ni tak pergi perang Badar kan, Abu Lahab ni. Abu Lahab dia tak keluar dalam peperangan Badar. Kenapa? Bila Abu Jahal kata semua pemimpin Quraisy kena keluar dalam peperangan Badar. Sebab sebelum Abu Sufyan hantar utusan yang bernama Damdam Al-Ghifari ni keluar, kan Abu Sufyan ni bawa harta dagangan ni 50,000 dinar, sekitar 40 juta. Sampai di Badar dengar cerita tentera Quraisy, tentera Madinah nak buat ambush, nak buat sekatan kepada kafilah harta rombongan dagangan ni. Jadi dia takut, dia minta Damdam ni utusan dia pergi ke Mekah, minta tentera backup. Jumpa dengan Abu Jahal. Damdam ni tunggang kuda dia. Sampai dekat nak masuk kota Mekah, dia potong hidung kuda dia, terbalikkan pelananya, dia koyak baju dia. Sebab apa? Pada zaman tu kalau orang musafir dalam keadaan tu pulang, itu maksudnya dia dalam keadaan emergency. Abu Jahal bila nampak Damdam macam tu, Abu Jahal menjerit dekat Masjidil Haram. Dia menjerit. Sebab sebelum Damdam sampai, ada daripada keluarga Bani Hashim, keluarga Nabi ni, dia kata malam tadi saya bermimpi. Dia pas cerita ni kepada Al-Abbas, pakcik Nabi. Al-Abbas bagi tahu dengan Abu Jahal. Dia kata saudaraku perempuan ni bermimpi, Bani Hashim. Ada batu telah digolekkan daripada Jabal Abi Qubais, jatuh ke Masjidil ke Kaabah, lalu pecah masuk ke dalam, jadi batu-batu kecil masuk ke dalam rumah-rumah orang-orang Islam dekat Madinah, dekat Mekah. Abu Jahal takwilkan itu adalah bencana. Okey, so, dia kata batu kecil yang masuk dalam semua rumah-rumah orang-orang Mekah tu, maksudnya setiap rumah mesti ada yang korban, tak terkecuali. Jadi dia marah. Dia kata cukuplah Bani Hashim ni buat masalah dekat Mekah. Sudahlah, anak saudara dia kata dia Nabi, kita berpecah. Sekarang makcik dia pula kata sekarang ni kita kena bencana pula. Dia pemimpin, dia takut lah tuan-tuan.
Sebab dia ada kesan kepada kuasa dia. Tiba-tiba Dom-Dom datang pula daripada luar, potong hidung kuda dia, lagi menakutkan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal tengok isyarat menakutkan, dan dia keluarkan satu kenyataan, semua orang Mekah keluar, pemimpin Quraisy keluar, tidak ada seorang pun yang terkecuali, termasuklah Abu Lahab. Cumanya Abu Lahab ni, ada orang berhutang dengan dia. Dia kata, wahai Abu Lahab, Abu Lahab kata, wahai si fulan, kamu berhutang dengan aku, kamu gantikan tempat aku, keluar dalam perang Badar, kamu selesaikan hutang kamu. Jadi Abu Lahab duduk dekat Mekah, dia tak keluar, sebab menggantikan dia adalah orang yang berhutang dengan Abu Lahab. Lahab ni tuan-tuan, wajah yang bercahaya. Abu Lahab ni kulitnya putih, dia tampan, dan dia merah-merah kulitnya, itu namanya Lahab. Bahasa hari ni apa kita panggil? Flawless. Flawless lah, memang tampan lah tuan-tuan. Kalau lepas ni buat setting flawless, setting Lahab nama dia. Kita nak setting, itu namanya. Sebab dia memang memiliki ketampanan. Tapi dia tunggu dekat Mekah ni dalam keadaan ketakutan. Dia takut, menang tak menang. Tiba-tiba sampai satu berita kata tentera Islam menang. Sebab perang Badar ni 2 jam saja perang dia, kejap, 2 jam menang, tentera Islam menang. Sampai saja dekat Mekah, ketika itu Abu Lahab duduk dengan seorang, kita kata dia punya ipar dia. Abu Lahab dia ada adik namanya Al-Abbas, pakcik Nabi lah. Isterinya nama Ummu Fadl. Ipar lah kan, kalau ipar. Ummu Fadl duduk dekat Masjidil Haram, ada bersama dengan hamba dia bernama Abu, apa nama dia? Saya lupa namanya. Allahumma salli Muhammad. Abu apa tak nama seorang ni? Abu Fadl. Saya lupa nama dia. Ada seorang hamba dia lah dengan seorang hamba dia. Pendek cerita, bila Abu Lahab, bila Mekah sampai je berita tentera Islam menang dalam peperangan Badar, hamba kepada Al-Abbas ni menjerit, dia bersorak tuan-tuan, gembira, happy. Ketika itu Abu Lahab marah. Dia pukulnya si hamba kepada Al-Abbas. Lalu Ummu Fadl ni kata apa? Wahai Abbas, berani kau pukul hamba ni tanpa tuannya? Ketika itu tuan-tuan, Ummu Fadl ni dia ambil tiang kemah dekat Masjidil Haram, lalu dipukul kepala Abu Lahab, dan disitulah menyebabkan Abu Lahab ni cedera, bocor kepala dia ni sampai membawa kepada kematian. Tapi nak jadi cerita, dia mati dalam keadaan yang sangat teruk. Bila bocor kepalanya, dia merebak sampai ke kulit-kulit dan sebagainya lah. Ada riwayat kata apa, sampai kulitnya membusuk. Dan tidak ada orang yang menguruskan jenazahnya. Sebab selalunya yang urus jenazah ni adalah daripada kabilah dia, Bani Hashim. Tapi sebabkan dia bermusuh dengan Bani Hashim, tak ada orang uruskan jenazahnya. Dan dia meninggal 7 hari lepas tu, sehinggalah tentera-tentera Quraisy balik ke kota Mekah, uruskan jenazah Abu Lahab. Dan dia dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan dia dah busuk. Mereka lemparkan dalam lubang, lalu dihumbankan kayu-kayu di dalam lubang tersebut untuk tutup terus, jangan ada bau daripada jenazah Abu Lahab. Ini satu pengajaran yang besar yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Okey. Jadinya tuan-tuan, kita balik pada ayat surah Al-Waqi'ah. Kalimah mudhinun, mereka yang meremeh-remehkan Al-Quran ini adalah mereka yang tak tegas menegakkan kebenaran di dalam Al-Quran. Kita bermudah-mudah aja. Kerana nak raikan seseorang, maka kita mudah-mudah saja. Sedangkan agama mengajar, kalau orang menentang Quran, tegas dengan mereka. Tetapi dengan orang sesama Muslim, kita kena ada berkasih sayang. Bukan terbalik, dengan orang Muslim kita bertegah, dengan orang kafir pula kita berlunak-lunak pula. Okay? Dan lunak di sini berbeza. Untuk orang kafir yang menentang agama, ya kita bertegas. Tapi orang kafir yang mesra Muslim, maka kita berlunak, ajak kepada dakwah kepada mereka semua. Okey, ini yang diajarkan dalam agama kita. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, ayat yang ke-82, Allah menyebutkan, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna rizqakum, dan kamu jadikan rezeki yang Allah berikan kepada kamu, annakum tukadzibun, dengan kamu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Okey, dengan kamu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau tengok di sini tuan-tuan,
Okey, kalimah rizqakum ni, wa taj'aluna rizqakum, kata Hasan Al-Basri melalui daripada Qatadah punya riwayat, rizqakum, rezeki dekat sini adalah merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran ni Allah turunkan dah ni, kitab daripada Tuhan tanpa pendustaan, tidak dinodai dengan perkara-perkara dusta dan penipuan. Dia adalah kitab yang dipenuhi dengan kebenaran. Allah kata apa? Ini adalah rezeki untuk kamu. Kenapa rezeki? Sebab dia menyelamatkan kamu di dunia dan menyelamatkan kamu di hari akhirat. Annakum tukadzibun. Tetapi kamu menerimanya, mengganti rezeki ini dengan tukadzibun, dengan pendustaan. Okey, maksudnya kamu terima. Saya dah pernah sebut sebelum ni. Kalimah dusta adalah kalimah bukan kita berbohong, tuan-tuan, tetapi menafikan kebenaran. Kita dah terima Quran ni, tahu dah buat sekian balasan sekian, maksiat sekian azab sekian, buat kebaikan balasan kebaikan sekian, syurga sekian. Tapi perbuatan kita seolah-olahnya tak percaya adanya hari akhirat. Kita seolah-olahnya tak percaya adanya hari pembalasan. Maka itulah yang Allah kata apa? Rezeki yang kami berikan kepada kamu ni, kamu ganti balik, balas dengan pendustaan. Kamu nafikan kebenaran dia. Kamu tak amalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu yang dimasukkan dengan kalimah wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Pendek cerita, tuan-tuan. Pendek cerita. Daripada ayat 75 sampai ayat 82, di sini Allah highlight cerita tentang Al-Quran. Bermula dengan sifat-sifat Al-Quran yang dia adalah mulia, dia terpelihara, maknun, dia diturunkan Al-Mutahharun dengan para malaikat, tanzilun min rabbil alamin, dia direct daripada Allah, dia dipenuhi dengan kebenaran. Bila Allah kata apa? Ni Quran daripada Allah, dia tidak ada cacat cela, tak ada kelemahan, tidak ada mudarat, tidak ada pembohongan. Dia benar belaka, dia suci. Okey, dia sangat-sangat mulia itu. Kemudian Allah soal kita dua perkara. Pertama, kamu jangan remehkan Quran, berlunak-lunak dengan Quran, mudah-mudah dengan hal-hal kebenaran. Jangan. Kedua, jangan dustakan kebenaran Al-Quran. Konten Quran macam ni, tapi apa amalan kamu seolah-olahnya macam Quran tak pernah ajar. Okay? Macam tak pernah disebutkan dalam Al-Quran, macam tak pernah ada di dalam Al-Quran. Itu yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang 71 dan ayat yang ke-72. Artinya, tuan-tuan, dalam bahasa mudahnya, genggamlah Al-Quran ini dengan segenggam-genggamnya. Pegang sungguh dan jangan ditolak walaupun satu ayat, walaupun satu huruf daripada Al-Quran. Ini adalah kebenaran yang nyata. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Bayyinah, the clear proof. Ini bukti yang paling jelas. Apa dia? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Allah kata dua. Pertama, daripada suhufan mutahharah, kitab yang suci daripada pembohongan dan kelemahan, dan juga daripada Rasul, iaitu daripada sunnah Nabi SAW. Inilah dua-dua bukti yang jelas. Dan Allah kata apa? Dua-dua bukti ni, Quran dan sunnah, Allah kata orang mukmin kena hunafa. Hunafa. Hunafa ni apa, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Bayyinah, kita buka sikitlah surah Al-Bayyinah. Sekejap, Surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98. Tengok ayat yang ke-5. Surah Al-Bayyinah, surah 98, ayat yang ke-5. Tuan-tuan perhatikan, Bayyinah ni maksudnya bukti yang paling jelas. Dan Allah highlight buktinya adalah Quran dan juga hadis. Macam mana kita nak beriman kepada Quran dan hadis ni, tuan-tuan? Antaranya Allah Ta'ala sebut 5 perkara. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-5 tu. Wa ma umiru illa, dan tidaklah kami memerintahkan, pertama, illa, kecuali liya'budullah, sembah Allah. Ni tak nafi, tuan-tuan. Pertama, sembah Allah.
Kedua, mukhlishina lahuddin. Ikhlas di dalam agama. Maksudnya apa? Dia mesti mengikuti apa yang Nabi syariatkan, mengikut piawaian dakwah, piawaian ibadah Nabi. Itu namanya mukhlisin. Okey? Dia bukan sekadar ikhlas saja. Saya solat subuh tadi ikhlas, tapi wuduk tak ambil, sah tak? Tak. Dia mesti kena mengikut piawaian ibadah Nabi. Ketiga, hunafa. Hunafa ni apa tuan-tuan? Okey, keempat saya tu. Yuqimus salah. Yang kelima, wa yu'tu zakah. Okey, wa yu'tu zakah. Kalimah hunafa ni tuan-tuan ringkas, tapi dia mendalam. Hunafa ni kita selalu sebut agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS, Hanif. Hunafa ni ataupun Hanif, dia bermaksud lurus. Ni lurus. Maksud lurus ni apa? Kalau tuan-tuan baca dalam tafsir, Buya Hamka saya suka, dia gunakan ayat ni sangat menarik. Dia kata hunafa ni, dia seolah-olahnya macam kompas. Kalau letak dalam raga motor ke, letaklah di atas sampan ke, di atas bot ke, kompas ni dia akan tetap tunjuk ke arah utara. Dia tak akan lari. Duduklah dekat bawah, dekat atas, kiri kanan, masuk kocek, dia punya panah dia tetap ke arah utara. Itu maksudnya hunafa, lurus. Ataupun kita istilah bahasa mudanya taksub. Dan Allah ajar kita taksub hanya kepada Quran dan sunnah. Ini Quran dan sunnah. Ada orang dia taksub kepada parti, taksub pada jemaah, taksub kepada pemimpin, taksub kepada kumpulan sekian. Allah kata semua itu ada kelemahan dan kecacatan. Tapi dua perkara ni Allah jamin dia sempurna. Kalau kamu nak taksub, taksub pada ni. Kadang-kadang jemaah boleh salah, kadang-kadang pemimpin boleh salah, kadang-kadang parti boleh salah. Tapi orang mukmin dia tak taksub pada tu. Yang salah-salah, yang betul-betul. Taksubnya hanya kepada dua ni, Quran dan juga sunnah. Okey, ini Allah highlight dalam surah Al-Bayyinah. Okey. Baik. Sekarang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita tengok pada ayat yang ke-83. Ayat yang ke-83. Okey, masuk ayat 83 sampailah ayat yang terakhir pada ayat 96. Allah kembali semula kepada cerita hari akhirat. Nampak tuan-tuan? Mula cerita akhirat dicelahi dengan cerita Quran, kemudian kembali balik dengan cerita akhirat. Cumanya pada ayat 83 sampailah kepada ayat yang ke-87, ini dia subtopik yang lain. Ini bercerita berkaitan tentang saat-saat manusia kembali saat-saat manusia menghadapi sakaratul maut. Okey, manakala pada ayat yang ke-88 sampai akhir itu cerita hari kiamat. Okey, boleh tuan-tuan tengok 83 sampai 87 itu cerita tentang sakaratul maut. Apa dia tuan-tuan? Allah kata, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Kata Allah Ta'ala, maka mengapa ketika nyawa sampai di hulkum, kerongkong ni, hulkum, wa antum hina izin tanzurun, padahal kamu ketika itu melihat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tabsurun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu tetapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghaira madinin, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha in kuntum sadikin,
kembalikanlah nyawa itu jika kamu orang yang benar. Ini soal tuan-tuan. Allah kata apa? Kamu tengok ada orang kena sakarat. Kalau kamu tak percaya ada syurga neraka, kamu tak percaya tentang kuasa Allah. Nampak ada sesi fulan ni nyawanya sampai ke halkum dah. Kita sebut sakarat ni tuan-tuan. Sakar ni maksudnya mabuk. Sakaratul maut, sakaratul maut maksudnya kematian yang memabukkan. Orang mabuk ni dia tak sedar dah. Dalam keadaan orang yang macam tu dia dah tak sedar, kamu yang kata saya tak percaya Tuhan lah, saya tak percaya ada hari kiamat lah, saya tak percaya. Allah cabar kita. Allah kata apa? Sekarang ni kalau kamu adalah orang yang tak dikuasai oleh Allah, ayat ke-86 tu, falaula in kuntum ghaira madinin, kalau kamu orang yang tak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha, ambil nyawanya, raja'a, tarji', kembalikan dekat tempat asal dia. Buat in kuntum sadikin, kalau benar kamu orang yang benar. Ni cabaran tuan-tuan. Ayat ni sepatutnya kita tanya pada diri kita, sebab kadang-kadang kita mungkin dah beriman tuan-tuan, tapi kepada sahabat-sahabat kita yang beriman tapi tak percaya, dia bukan untuk orang yang tak beriman. Orang yang tak beriman dia tak boleh guna teknik ni. Ini bertambah pergaduhan. Dia untuk orang yang beriman tapi dia tak percaya. Saya ni nak kata apa, tak percaya. Dah lah, dulu saya beriman, tak ada apa-apa. Ini antara ayat yang menyedarkan. Setelah Allah cerita syurga neraka sekian-sekian, Allah kata, sekarang ni, kalau kamu rasa sekarang ni, kalau Allah ni tak wujud, hari akhirat tak ada, kamu tengok orang dalam keadaan sakarat. Sebab bila seseorang tengah tengok dalam keadaan sakarat, keinsafan tu datang. Biasanya macam tu. Kadang-kadang tuan-tuan kita tengok orang dikebumikan, hati kita ni jadi sayu dah. Kan, kita kenal si fulan ni, macam mana dia, kemudian diturunkan dalam liang lahat. Hati orang ketika itu di dalam keadaan yang rapuh. Dia mudah untuk ditegur, dia mudah untuk diberikan nasihat. Jadi Allah kata, kamu tengok keadaan ni, bila nyawa dia sampai ke kerongkong, wa antum hina izin tanzurun, kamu sendiri tengok dengan mata kamu, tanzurun, kamu nampak kan, tuan-tuan hati, wa antum hina izin tanzurun, kamu sedang melihat, wa nahnu aqrabu ilaih, Allah kata kami ni lebih dekat dengan orang ni. Siapa kami kat sini? Adalah merujuk kepada malaikat maut. Minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat dengan orang ni, maksudnya malaikat maut nak cabut nyawa tu lebih dekat, tapi kamu tak nampak. Wa nahnu la tubsirun, kamu tak nampak. Falaula in kuntum ghaira madinin, dan kalaulah kamu ni orang yang tak dikuasai oleh Allah, Allah tak memiliki kamu, tarji'unaha, kembalikan nyawa dia. Tolong buat in kuntum sadikin, kalau kamu orang yang benar. Okey, itu untuk ayat ni. Cuma saya nak highlightkan tuan-tuan dia punya kalimah-kalimah dia. Perhatikan ayat 84. Tuan-tuan perhatikan kalimah tanzurun. Tanzurun, ayat 84. Ayat yang ke 85, Allah gunakan kalimah tubsirun. Dua kalimah yang berbeza, tapi maksud yang sama. Pada ayat 84 Allah kata tanzurun, kamu sedang melihat. Pada ayat 85 Allah kata tubsirun, la tubsirun, kamu tak melihat. Apa bezanya tuan-tuan? Kalau tuan-tuan boleh buat nota, ayat 84 tu, tanzurun dekat situ adalah tanzurun melihat dan juga berfikir. Okey? Tanzurun dekat situ melihat dan berfikir. Dia bukan melihat kosong tuan-tuan. Dia bukan tengok sahaja. Sekejap Sekejap, saya tunjukkan tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tengok ni ada perbezaan kalimah. Kalimah melihat dalam Quran. Pertama, Allah gunakan kalimah tara, melihat. Kedua, ada kala Allah gunakan kalimah tanzurun.
Ketiga, ada kalinya Allah gunakan kalimah tubsirun. Okey, kalimah tara ni tak adalah. Kalimah tara ni tuan-tuan boleh jumpa dalam surah fa'ammal tara dalam surah Al-Mulk Allah sebut. Kamu tengok langit tu. Tara, Allah kata tara. Tara ni tengok je. Tara ni tengok je, tak payah fikir, tengok je. Tengok depan mata kamu. Okey, maksudnya tengok. Tengok, kalau tengok itu namanya tara. Kalau tanzurun, tengok dan hadam di fikiran. Tengok dan proses. Okey. Melihat dan proses. Campur proses. Kalau tara, dia hanya melihat sahaja. Melihat sahaja. Kalau tanzurun, kamu lihat, kamu proses dengan akal kamu, dengan ilmu kamu, dengan input yang kamu ada. Kalau tubsirun, kamu melihat, campur proses, campur mata hati. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut tentang orang yang akan di hari akhirat tu, Allah selalu sebut apa, kalimah apa? As-sama' wal absar. Kan? As-sam'u wal absar. Pendengaran dan al-absar, penglihatan. Sebab absar ni, penglihatan ni, dia adalah orang yang celik. Dia melihat bukan dengan mata saja, tapi dengan hati dia sekali. Dan Allah Ta'ala akan hisap yang itu. Allah tak hisap yang apa? Nak kata apa? Hisap Allah tu detail. Okey, baik, sekarang tuan-tuan tengok Bila Allah kata apa? Kamu tengok orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Hina izin tanzurun. Kamu berada di situ dan kamu sedang melihat. Allah gunakan kalimah tanzurun. Maksudnya apa? Tengok dan berfikir. Bukan tengok je. Ada orang tuan-tuan, dia pergi tengok ziarah jenazah ni. Dia tengok dan dia menyembang. Yang ini paling saya tak suka. Paling saya tak suka. Ni budaya kita. Dia memang ada. Tengok tapi dia menyembang. Duduk tepi sidai dengan merokok dan sebagainya. Allah suruh kita tengok orang yang sakarat. Tengok dan berfikir adalah melihat kita ni bakal kembali seperti itu. Sebab itu kalau kita dengar satu kabar kematian tuan-tuan, itu adalah kabar yang kita kena ingat dalam diri kita. Itu adalah kematian, panggilan untuk si fulan. Dan panggilan itu akan tiba pada kita satu tempoh yang akan ditetapkan. Sebab itu Allah guna kalimah tanzurun. Kamu tengok dan kamu kena fikir. Tengok dan berfikir. Allah tak guna kalimah tara ni. Bukan suruh tengok saja. Oh, dia meninggal, okeylah. Kita sembang lah. Sakit apa dia? Oh, dia kena kanser lah. Oh, okey dah, balik dah habis. Pengajaran tak dapat. Tapi Allah kata untuk orang macam tu, kamu tengok dan berfikir. Kemudian Allah kata apa? Pada ayat berikutnya, la tubsirun, kan? Wa anahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami ni merujuk pada malaikat maut yang bakal cabut nyawa ni. Allah kata kami lebih dekat daripada kamu. Walaupun kamu duduk sebelah telinga si fulan ni yang dalam keadaan sakarat, tapi Allah kata kami lebih dekat. La tubsirun, tapi kamu tak nampak. Allah guna kalimah ni pula, tubsirun. Sebab apa? Kamu jangan kata lihat ni. Mata tak nampak, akal pun tak boleh berfikir, mata hati pun takkan nampak. So Allah gunakan kalimah la tubsirun. Kamu tak nampak, takkan tahu. Sebab kami sangat dekat. Dan ini adalah kepercayaan sebagai orang mukmin. Okey, sebagai orang mukmin. Dan ini teguran tuan-tuan daripada Allah. Siapa-siapa saja, saya tak takutlah mati. Saya ada duit, saya boleh sembuh, saya boleh bayar itu, saya boleh. Allah bagi tahu, tak. Dan Allah Taala sebut pada ayat berikut tu yang kita dah baca tuan-tuan. Iaitu Allah kata apa? Falaula in kuntum ghaira madinin. Kalimah madinin tu maksudnya orang yang tak dikuasai oleh Allah. Orang yang rasakan dia tak perlukan Allah. Tu. Saya ni tak percaya Allah. Semua yang berlaku dekat alam ni semua sains.
Saya pernah jumpa tuan-tuan orang berhujam macam ni, semua sains. Hujah dia semua sains. Saya kata, kalau gambar kita tengok yang cantik ni pun, saya kata ni berlaku secara sains tau. Mustahil lah, mesti ada pelukis. Apatah lagi alam yang macam lukisan ni bergerak pula. Takkanlah semua sains. Dia dah diam dah. Ada tuan-tuan, saya pernah jumpa orang macam tu. Allah kata, kalau kamu rasa Tuhan, kamu tak perlukan Tuhan, ghaira madinin tarji'unaha. Kan nyawa tu tak nampak tuan-tuan. Roh tu tak nampak. Allah kata, ambil nyawa tu, letak balik kat tempat dia, hidupkan dia balik. In kuntum sadiqin, kalau kamu orang yang benar. Allah kaitkan dengan roh tu tuan-tuan, sebab roh tak nampak. Tapi kita ada perasaan. Dia meninggal tu kita tahu dia keluar. Betul tak? Tuan-tuan tanya pada siapa-siapa. Dia Muslim ke, non-Muslim ke, kenapa dia mati ya? Dia sudah keluar lah. Dia sudah balik sana lah. Tuan-tuan tanyalah siapa-siapa. Kamu percaya tentang roh yang kamu tak nampak, tak pernah tahu pun. Kamu tahu dia keluar. Kenapa kamu tak boleh yakin adanya kuasa Allah dan malaikat yang mencabut nyawa tu? Boleh faham tuan-tuan? Boleh faham Ni antara yang Allah Ta'ala pesan kepada kita. Okey. Baik. Kemudian tuan-tuan, chapter akhir 88-96. 88-96. Kata Allah Ta'ala, bila seseorang nyawanya dah keluar daripada tubuh menuju ke alam akhirat, Allah repeat balik ulang kaji kita. Allah sebut dia akan bagi pada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, Allah kata fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun jika dia adalah orang yang al-muqarrabin, mati dalam keadaan dia muqarrabin, dekat dengan Allah. Tuan-tuan, bila kita baca ayat ni, kita kena letakkan kita akan duduk di posisi ni. Kita tak tahu kita dekat mana. Sebab itu kalau kita tadabbur, jumpa ayat-ayat macam ni, kita kena berfikir panjang. Jumpa ayat-ayat macam ni, ya Allah, kalau boleh saya nak jadi orang muqarrabin. Doalah tuan-tuan, doa banyak-banyak. Ya Allah, saya nak jadi orang muqarrabin. Saya nak duduk dekat level ni. Saya nak kat sini. Kau lorongkanlah aku, kuatkanlah tubuhku. Kau binalah perasaan suka kebaikan, buat kebaikan dalam kehidupan ni. Ini kita kena minta tuan-tuan. Ini namanya tadabbur. Farauhun, kata Allah, kalau dia duduk dan mati dalam keadaan muqarrabin, farauhun ni tuan-tuan, dia akan, kalimah rauh ni daripada kalimah rih yang kita sebut angin. Rauh ni maksudnya angin yang menenangkan, angin sepoi-sepoi itu. Tapi kata Abdullah bin Abbas, kalimah rauh ni adalah merujuk kepada dia akan dalam keadaan rehat dan tenang. Dia meninggal je, masalah hilang, kesakitan hilang, semua benda selesai. Itu kalimah farauhun. Tuan-tuan perhatikan kalimah fa dekat situ. Fa tu kita dah sebut sebelum ni. Fa tu apa? Faful ataf. Fa dekat situ, farauhun tu, fa tu adalah faful ataf. Faful ataf tu maksudnya benda yang berlaku selepas tu serta-merta. Dia meninggal je untuk orang muqarrabin, Allah Ta'ala akan berikan dia rauh. Okey, Allah akan berikan kepadanya rauh. Rauh ni maksudnya dia berehat dan dia tenang. Rehat daripada apa? Rehat daripada masalah, rehat daripada dunia yang memenatkan. Dunia ni penat bukan fikir masalah dunia tuan-tuan. Penat dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Penat dalam kita buat kerja dakwah. Penat dalam keadaan kita mengalami tribulasi dalam dakwah kita. Kita cakap benda-benda kebenaran ni, orang ejek kita, orang nafikan hak kita, orang buang negeri kita. Tuan-tuan boleh tengok banyak tokoh-tokoh dunia di Saudi tuan-tuan, banyak yang menghalang pemerintah di sana jangan buat. Apa berlaku tuan-tuan? Mereka dizalimi, mereka dibunuh dalam penjara, mereka dikurung, mereka dinafikan hak dia, ditarik jawatan sebagainya. Penat. Tapi Allah kata kalau kamu duduk di level ni, mati saja farauhun, serta-merta kamu akan tenang dan berehat. Subhanallah. Ni ayat tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut farauhun, kamu penat dan kamu akan berehat. Wa raihanun, kalimah raihan tuan-tuan,
Wa raihanun adalah merujuk kepada rahmat, ketenteraman, kegembiraan dan rezeki yang baik. Itu kalimah raihan. Rauh, rehat dan tenang. Raihan iaitu dia akan diberikan rahmat, kasih sayang Allah, dia akan dipelihara oleh Allah. Maksudnya kalau Allah sayang ni tuan-tuan, macam-macam nikmat Allah akan berikan kepada dia. Kemudian dia akan dalam keadaan nikmat, dia akan dalam keadaan tenteram, dia akan dalam keadaan kegembiraan, ketenangan. Itu kalimah raihan. Kemudian Allah kata apa? Dia bukan sekadar berehat, bahkan dia akan gembira dalam kasih sayang Allah. Wa jannatun na'im, dan dia akan diberikan dengan syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Sekejap saya tengok sekejap. Okey. Kita sekarang berada dekat ayat yang ke-89. Okey, ayat yang ke-89. Ada 3 tuan-tuan Orang yang muqarrabin, yang dekat kepada Allah, mati saja dalam keadaan rauh, dia rehat dan tenang. Kemudian raihan, dia gembira, dia bahagia dan dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan rahmat dan nikmat. Wa jannatun na'im, dan dia akan berada di syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Kita dah cerita dah nikmat syurga ni maksud apa. Nikmat ni maksudnya semua yang berlaku adalah nikmat, sampai hal panca indera, telinga dia tak dengar umpatan-umpatan, jiwanya pun tak ada satu pun kecederaan, tidak ada satu pun yang akan menyakitkan. Semuanya adalah nikmat dan kegembiraan. 3 benda ni dia akan dapat serta-merta setelah dia meninggal dunia. Kemudian tuan-tuan, ayat yang ke-90. Wa amma, dan adapun orang yang lain pula mati, in kana min, dan dia menjadi sebahagian daripada ashabil yamin, golongan yang kanan, penghuni syurga juga tapi duduk di tingkatan yang rendah. Fasalamul laka min ashabil yamin. Fasalamun, maka salam sejahteralah kepadanya, iaitu golongan ashabul yamin ini. Sekejap tuan-tuan, saya tengok dia punya tak senang sikit. Okey. Kata Ibnu Jarir tuan-tuan, kata Ibnu Jarir dekat sini, dia kata apa? Kalimah fasalamul laka ini adalah doa. Salam sejahtera kepada kamu golongan ashabul yamin min ashabil yamin. Maksudnya bila ashabul yamin meninggal tuan-tuan, Allah kata apa? Salam sejahteralah kepada mereka. Siapa yang bagi salam ni? Adalah merujuk kepada para malaikat yang akan memberi salam kepada ucapan-ucapan yang baik kepada ashabul yamin. Dia dapat nikmat, tapi taklah senikmat macam mana al-muqarrabin. Al-muqarrabin Allah highlight betul-betul nikmat dia, 3 nikmat. Tapi untuk penghuni syurga yang duduk tingkatan yang bawah, dia dapat salam daripada para malaikat. Allah gunakan kalimah fa dekat situ. Fa'ful ataf. Meninggal saja terus dapat salam daripada malaikat. Di situ adalah isyarat dia sebahagian daripada ashabil yamin. Okey, boleh tuan-tuan? Okey, dia dapat doa daripada para malaikat, mengucapkan salam kepada dia. Adapun tuan-tuan, golongan yang ketiga, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, dan adapun daripada golongan yang mendustakan lagi sesat. Okey. Orang yang mendustakan lagi sesat. Apa yang maksud al-mukadzibin dan apa maksud dallin? Al-mukadzibin adalah orang yang mendustakan kebenaran. Kebenaran tu jelas dah, ada dah, tapi dia dustakan. Kerana apa? Kerana syahwat dia. Ini namanya mukadzibin, dia dusta. Manakala orang yang dallin, sesat dekat sini adalah sesat daripada petunjuk. Maka Allah kata apa? Golongan ini adalah golongan yang
dikenali sebagai ashabus shimal, golongan ahli maksiat lah. Fanuzulun min hamim, mereka ni akan diberikan minuman daripada hamim. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang ini menarik. Cuba tuan-tuan perhatikan, Allah sebut 3 golongan kan. Golongan pertama Allah kata muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Golongan kedua Allah kata ashabul yamin, golongan yang ahli syurga tapi duduk tingkatan yang rendah. Dua-dua ni Allah sebut ashabul yamin, al-muqarrabin. Tapi golongan ahli neraka Allah kata mukadzibin ad-dallin. Nampak tak tuan-tuan? Kat sini tuan-tuan tengok Kita recap balik apa yang kita belajar awal dahulu. Kita ingat masa peringkat awal tu Allah kata ashabul maimanah, ni golongan beruntung. Inilah ashabul yamin. Kemudian Allah sebut tentang as-sabiqun, nas-sabiqun. Yang ini namanya al-muqarrabin. Kemudian yang ini Allah kata apa? Ashabus shimal ataupun ashabul mash'amah. Dikenali sebagai ashabul maimanah, golongan kiri. Perhatikan pada penghujung ayat Allah sebut ashabul yamin, Allah sebut al-muqarrabin. Mula-mula peringkat awal Allah bagi gelaran, ni golongan beruntung. Beruntung tu kenapa? Sebab dia buat benda-benda baik lah. Kamu buat benda baik, kamu beruntung lah. Untung dekat sini sebab orang-orang Mekah ni orang berniaga. Allah membayangkan kepada kita dalam hidup ni Allah berikan modal perniagaan, dan modal itu adalah usia. Kamu manfaatkan modal, kamu dapat keuntungan. Kamu manfaatkan usia dengan ketaatan, kamu jadilah orang yang beruntung. Maka Allah gelar ini ashabul yamin. As-sabiqun as-sabiqun, ni orang yang bersegera. Kita dah sebut pada peringkat awal, as-sabiqun ni orang-orang yang bersegera. Dia bukan sekadar memanfaatkan usia, tapi semua kebaikan dia buat dalam keadaan segera. Dia tak tangguh-tangguh. Okey? Dan ashabul as-sabiqun ni tuan-tuan, sebahagian daripada ulama kita kata apa? Dia adalah golongan yang tak melakukan perkara yang harus. Ashabul yamin, benda harus dia buat, makruh tinggal. Okey, ashabul yamin makruh tinggal, benda yang harus dia buat. Macam kita lah. Saya dengar muzik, ada kata harus, okeylah saya dengar, benda harus kan. Saya main game tak? Main, sebab ni harus. Selagi tak lalai saya boleh buat. Tapi as-sabiqun, dia bukan sekadar tinggalkan benda yang makruh, bahkan meninggalkan perkara yang harus, yang tak ada kaitan dengan agama. Yang harus ni dia tinggalkan. As-sabiqun, bahkan dia bersegera dalam melakukan ketaatan pada Allah. Tapi bila Allah cerita tentang ahli neraka, Allah tak guna ashabul mash'amah, golongan yang rugi. Maksudnya ada modal usia tapi tak manfaatkan modal tu, Allah tak kata dia rugi. Dan Allah tak kata dia golongan kiri, tak sebut gelaran dia. Tapi Allah kata dia ni adalah al-mukadzibin ad-dallin. Mukadzibin dekat sini tuan-tuan adalah merujuk kepada dia ni mendustakan kebenaran, sama ada daripada Quran ataupun daripada sunnah. Benda nampak dengan mata, benda dah dengar dengan telinga, benda dah boleh fikir dengan fikiran ni, tapi saya tak apalah, saya rasa tak payahlah, hati saya ni syahwat, keinginan tu,
saya nafikan. Ni mukadzibin. Allah highlight ni tuan-tuan supaya Allah nak sedarkan kita. Macam mana dia masuk neraka? Ni sebab ni. Benda kebenaran tu ada. Dia boleh proses dengan mata dia, dengan fikiran dia, dengan telinga dia, tapi dia nafikan. Dan dia adalah golongan dallin, iaitu sesat daripada petunjuk. Sesat daripada petunjuk ni maksudnya dia memilih jalan kesesatan. Saya pernah sebut pada tuan-tuan sebelum ni, sebenarnya kita ni, insting kita tahu kepada kebenaran, jelas. Jelas, benda benar ni kita tahu sangat. Benda yang tak baik kita tahu itu tak baik. Tapi kadang-kadang kita ni membina perasaan. Benda yang tak baik tu kita kata, kita nak dapatkan hujah semua supaya jadi baik. Banyak contoh tuan-tuan Contohlah, rokok haram. Tapi dalam perasaan kita, tapi saya baca satu fatwa ni, dia kata makruh je. Dia nak meraihkan juga dia punya keinginan tu. Nak meraihkan juga. Ini namanya dallin. Allah highlight tuan-tuan. Allah tak sebut nama ni. Sebab ini adalah satu penegasan. Satu penegasan. Sebab kalau bagi contoh, ni golongan rugi. Rugi apa? Ni golongan kiri apa? Jadi Allah Ta'ala highlightkan, ini adalah mukadzibin dan ini adalah dallin. Okay? Baik. Maka Allah kata golongan dallin dan juga golongan mukadzibin ini adalah mereka yang akan masuk ke dalam neraka. Fanuzulun. Allah kata fa dekat situ. Fa tu adalah maksudnya fa'ful ataf. Meninggal saja masuk neraka, mereka akan diberikan nuzul. Nuzul ni welcome drink tuan-tuan. Minuman awal yang akan diberikan kepada mereka. Dan minuman itu kata Allah min hamim, iaitu minuman daripada air yang mendidih. Kita dah pernah tengok dah ayat-ayat sebelum ni. Hamim adalah minuman yang tuan-tuan minum. Ayat 93. Okey, ayat 93, minuman yang tuan-tuan minum, penghuni neraka minum, dia akan terus memutuskan seluruh usus-usus dalam tubuh dia. Gelas yang dia ambil letakkan di wajahnya, belum minum, wap yang keluar akan menghancurkan seluruh tubuh dia. Kemudian dia juga akan disiramkan dengan hamim ni, akan melunturkan seluruh kulit-kulit dan tubuhnya. Tu hamim. Wa tasliyatu jahim, dan mereka ini akan dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tasla ni tuan-tuan, tasla ni maksudnya dia macam dipanggang, disalai. Okey, digolekkan di atas jahim, di atas api neraka nanti. Allah sebut ringkas tuan-tuan sebab perkara itu Allah dah detailkan pada permulaan surah Al-Waqiah. Ini hanya sekadar ulang kaji. Kemudian Allah kata apa? Inna hadza, sesungguhnya ini, la huwa, adalah sesuatu haqqul yakin, keyakinan yang benar. Dalam peringkat kita tuan-tuan, kita ada ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ainul yakin ni tuan-tuan, ilmu yakin ni dengan melalui bacaan kitab, melalui agama. Kita baca Quran, kita baca hadis. Kita tengok dalam kitab-kitab ada sebut tentang cerita neraka, cerita syurga, itu namanya ilmul yakin. Ilmu yang menambahkan keyakinan. Ainul yakin bila kita mati. Macam mana? Yalah. Ainul yakin ni bila kita mati, kita nampak mana syurga mana, nampak depan mata dah. Masa itulah namanya ainul yakin. Masa tu dah ainul yakin. Kita bina keyakinan dengan melihat. Dah nampak syurga neraka, mizan, titian sirat, tapi dah terlambat tuan-tuan. Manakala haqqul yakin, bila mana kita dah masuk syurga ataupun dah dimasukkan ke dalam neraka. Masa itulah adalah keyakinan yang sebenar-benarnya, kita dah merasai dah. Okey? Lalu Allah kata apa tuan-tuan? Fasabbih bismi rabbikal azim. Allah ulang lagi sekali tuan-tuan. Allah kata fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah, bismi rabbika, dengan nama Tuhan kamu, al-azim, yang maha besar.
Okay, sebab kalimah tasbih tu saya sebutlah sebelum ni, dia adalah merujuk kepada ini kalimah yang menyucikan Allah, yang tidak sama dengan makhluk. Kalau Allah berikan nikmat, nikmat yang tak sama dengan makhluk. Kalau Allah berikan azab, azab yang tak sama dengan makhluk. Maha suci Tuhan yang suci daripada kelemahan dan juga mudarat, daripada kelemahan, daripada keaiban seperti makhluk. Dan Al-Imam Ibn Kathir, tuan-tuan, bila dia tutup ayat ni, dia bawakan satu hadis daripada Nabi SAW, iaitu daripada Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan kalau baca hadis riwayat Bukhari, hadis yang terakhir sekali Imam Bukhari bawa, iaitu kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lithan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, ada dua kalimah yang ringan di lidah tapi berat di timbangan Allah dan dicintai oleh Allah, iaitu zikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Tuhan, Maha suci Tuhan yang sangat Maha suci Tuhan, segala pujian baginya, dan Maha suci Tuhan yang maha agung baginya. Sebab tu tuan-tuan, kita kena banyak-banyakkan berzikir dengan kalimah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ni kata Nabi, zikir yang ringan di lidah tapi yang sangat berat di mizan dan yang paling dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Wallahu a'lam. Selesai kita membaca surah Al-Waqi'ah. Ada apa-apa soalan tuan-tuan? Tak ada soalan. Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita, insya-Allah. Dan pada kesempatan yang akan datang, bulan November, insya-Allah kita akan baca surah yang baru. Kalau ikut perancangan saya akan membaca surah Al-Hujurat. Ataupun mungkin kita akan membaca surah Nuh. Tunggu wahyu. InsyaAllah salah satu nanti saya akan fikirkan, sama ada surah Hujurat ataupun surah Nuh. Sebab saya akan cuba bandingkan. Bila kita terlalu panjang lama sangat dengan satu surah tu, takut lama-lama keletihan. Mungkinlah saya rasa macam tu, saya tak kisah. Nanti kita akan tengok surah Al-Hujurat ataupun surah Nuh. Saya Nuh, surah Nuh, ataupun surah Al-Hujurat, di antara dua surah ni. Nanti saya akan ulang kaji dulu surah ni. Saya akan tengok kesesuaian, insya-Allah nanti kita bertemu pada minggu hadapan di antara dua surah ni, insya-Allah. Moga-moga Allah Taala berikan kita kesihatan, umur yang panjang dan dapat manfaatkan umur yang kita miliki, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.